الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمسلمين. Jadi alhamdulillah masih lagi panjang umur hidup lagi, jadi boleh lagi teruskan ibadah. Jadi hidup satu nikmat utama, nak boleh capai nikmat-nikmat lain. Jadi boleh hidup, alhamdulillah. Tinggal lagi kita kena pandukan hidup kita dengan betul. Jadi hari ini kita sambung balik tauhid kita, etika kita, akidah kita dengan Allah Ta'ala. Wajib sambung semua biar betul, tersui lagi walaupun sikit. Kalau lagi sikit, dikira lagi semua. Jadi tersui lagi sikit pun. Jadi berdasarkan disusun oleh Imam Al-Ghazali. Mengenai pada malam ini mengenai bau ni tak habis lagi penghujung bagi At-Tanzih, menyucikan Allah Ta'ala daripada yang tidak layak, sucikan Allah Ta'ala daripada yang tidak layak. Jadi antara wajib kita sucikan Allah Ta'ala itu, dia kata pada mu'allif rahimahullah ta'ala, wa annahu muqaddasun 'anit taghayyuri wal intiqal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha suci daripada berubah dan berpindah-pindah. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada sifat makhluk, sifat benda yang baru. Antara sifat benda baru ialah berubah dan berpindah-pindah. Jadi Allah Ta'ala dia tak berubah, lagu tu dia sebelum dia menjadikan makhluk, dan lalu pun dia tetap dengan sifat dia yang tak berubah. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran dalam hadis yang memberi makna ataupun terjemahannya ada makna berubah, jadi itu panggil mutasyabihah. Jadi kena takwil. Tafsir takwil pun kita tafwid suruh pada Allah Ta'ala. Jadi makna pada makna yang memberi pada makna mustahil, maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada sifat kekurangan, berpindah-pindah. Sebab itulah ulama dia takwil antara hadis serunya ialah Allah Ta'ala turun kepada langit dunia 1/3 malam akhir. Jadi ulama terjemah takwil kepada rahmat Allah Ta'ala dihampirkan kepada kita, kepada makhluk. Jadi bukan Allah Ta'ala yang turun, tapi Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. La tahulluhu al-hawadith wa la ta'tari il-awari. Dan Allah Ta'ala itu tidak meresap dari makhluk ini, tidak meresap dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu tidak ada sifat-sifat makhluk, seperti ada sifat-sifat
sama ada pada zahir ataupun sifat pada tidak zahir. Tadi sifat zahir seperti kita ni ada tanya ke apa. Kalau sifat tidak zahir ni seperti tadi berpindah, jadi tak nampak. Kalau kita tunjuk tu jadi sifat berpindah ataupun sifat panca, sifat bulat, orang kata bukan sifat zahir. Cuma kita boleh tahu dia ni panca. Kalau kita tunjuk, kita tak boleh tunjuk panca. Jadi Allah Ta'ala ni maha suci dia daripada sifat-sifat makhluk. Sama ada sifat tu bentuk boleh tunjuk ataupun tak nak tunjuk seperti tadi. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan an zawal. Sentiasalah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan. Tidak berceratangga daripada sifat-sifat keagungan itu, sifat-sifat kesempurnaan. Jadi sentiasa Allah itu dengan sifat kesempurnaan. Kalau kita jumpa seperti tadi, kalau jumpa dari Quran atau hadis yang memberi makna kekurangan, jadi Allah Ta'ala itu maha suci. Nak kekurangan pada terjemahan kita, Allah Ta'ala itu maha suci. Sama ada kita nak tahu, nak tentukan makna yang sesuai itu, ataupun kita suruh makna itu pada Allah Ta'ala. Adapun makna pada zahir terjemah itu, maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Allah Ta'ala itu sentiasa dengan sifat kesempurnaan, sifat keagungan. Dan sentiasa juga Allah Ta'ala itu fi sifat kamalihi mustaghniyan 'ani ziyadati istiqmal. Sentiasa Allah Ta'ala itu dengan sifat kesempurnaan. Dulu sebelum dia jadikan makhluk, dia itu dengan sifat kesempurnaan. Selepas dia jadikan makhluk itu, dia sentiasa dengan sifat kesempurnaan. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak kata dengan sebab dia jadikan makhluk, sifat kesempurnaan dia jadi nampak lebih. Tidak. Dia tetap dengan sifat dia tak berubah. Begitu juga dengan sebab makhluk ini beribadat kepada dia, adakah bertambah kesempurnaan Allah Ta'ala? Ada. Dia tetap dengan sifat kesempurnaan dia tak berubah. Makhluk ini tak sibuk ibadat, seluruh makhluk tak daripada Nabi Adam sampai ke akhir, tak ada beribadat, semua maksiat. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tetap sempurna, tidak kurang sikit apa. Jadi itu dikata maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, tidak bertambah sedikit pun walaupun kita beribadat. Wa annahu fi dhatihi ma'lumul wujud bil uqul. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu diketahui ada dia dengan akal kita. Walaupun kita ada dalil dari Quran hadis jelas ada. Kita baca ayat kursi itu, Hayyul Qayyum itu. Tapi pada akal sendiri pun makhluk ni tetap pada akalnya menetapkan Allah Ta'ala itu ada. Tuhan yang menjadi alam ada. Jadi pada akal sendiri pun boleh tetap. Walaupun kita tak ambil dari Quran hadis, tapi akal sendiri makhluk itu boleh tertudah Tuhan itu mesti dah ada. Mustahil adanya ada sendiri. Mustahil. Mesti ada jembuat. Sebab itulah kalau kita tengok perdebatan ulama dengan yang menafikan adanya Tuhan, pernah berlaku dalam debat. Jadi bila siapa masa nak debat, ulama tadi tu tak mari. Ramai ada kalah dengan panggil atas tadi yang menafikan adanya Tuhan. Ramai ada ulama kalah. Jadi akhir sekali ada ulama sanggup nak debat, tapi tiba masa dia pada tempat dan masa yang dijanjikan ulama tadi tak mari. Tunggu tak mari. Lama tu baru dia mari. Jadi bila dia mari lewat tu, orang semua kata dia takut
tapi dia sengaja mari lewat. Bila dia mari lewat, dia beri alasan kata dia tak boleh nak mari, tak ada perahu nak ditas sungai. Jadi dia duduk lewat tadi sebab dia tunggu perahu nak ditas sungai, tak ada perahu. Dah ada masa dia duduk tunggu tadi, dia cerita ke orang tu, aku tunggu-tunggu, tiba-tiba pokok depan aku ni tumbang. Pokok depan aku tumbang, pokok tu terbelah-terbelah jadi perahu. Jadi aku pun bolehlah naik perahu tadi. Mari sini. Jadi orang itu pun tak percaya, kata gila, orang ni gila. Ulama mana ada benda boleh jadi sendiri. Jadi mesti dah. Dia kata ulama tu gila. Jadi ulama tu kata gitulah juga Adam ni. Tak mungkin Adam ni jadi sendiri, mesti dah ada Tuhan. Jadi itulah kata pada akal ni sendiri boleh menetapkan adanya Tuhan. Sebab Imam Ghazali kata adanya Tuhan itu dapat diketahui dengan akal. Mar'iyun zat, lagi pula zat Allah Ta'ala itu dapat dilihat dengan pandangan, dapat dilihat. Jadi zat Allah Ta'ala itu kita boleh lihat. Ni'matan minhu, dapat melihat zat Allah Ta'ala itu sebagai nikmat kelebihan daripada Allah Ta'ala. Wa lutfan bil abrari, dapat melihat Allah Ta'ala juga kerana Allah nak berlemah lembut dengan hamba-hamba dia yang banyak buat kebaikan. Mana kita boleh lihat Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala dikata fi daril qarar, di dalam syurga. Adapun di dunia tak boleh nak lihat. Jadi zat Allah Ta'ala itu boleh dilihat di dalam syurga sebagai nikmat daripada Allah Ta'ala, wa itmaman minhu lin-na'im, dan sebagai kesempurnaan nikmat daripada Allah Ta'ala nak menyempurnakan nikmat-nikmat kepada hamba. Jadi nikmat dari syurga itu banyak ke tak ada mata pernah lihat, tak ada telinga pernah dengar dengan nikmat ada dalam syurga itu, dan tidak ada lintasan dalam hati itu boleh terlintas hakikat syurga itu, tak ada. Jadi walaupun kita boleh masuk syurga, situlah baru kita boleh tengok syurga semua. Di dunia ni tak boleh. Jadi walaupun syurga tu hebat kita mau, segala panggil pandangnya, akal fikiran kita tak boleh nak capai. Tak boleh nak capai semasa dunia ni, tak boleh nak capai keindahan syurga tu. Akhirat baru boleh capai. Orang kata syurga tu sangat-sangat hebat nikmat dia. Walaupun hebat lagu tu pun nikmat syurga, kalau dah tak boleh nak tengok Tuhan, hamba yang abrar ni, yang sangat rindu ke Tuhan, dia rasa tak cukup lagi dengan hebatnya nikmat syurga tu. Bagi orang yang rindu ke Tuhan, dia tetap rasa ada kekurangan lagi. Jadi antara menyempurnakan nikmat di dalam syurga tu ialah dapat melihat Tuhan, dapat melihat Allah Ta'ala. Bin nadhari ila wajhihil karim, nikmat kesempurnaan nikmat itu dengan dapat melihat kepada zat Allah Ta'ala. Seterusnya masuk kepada sifat wajib atas kita ni, kena yakin Allah Ta'ala itu al-hayy wal qudrah. Allah Ta'ala itu hidup dan berkuasa. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hidup lagi pula maha berkuasa. Jabbarun qahirun, juga maha berkuasa. Beza dia ni berkuasa, qadirun itu kuasa umum sangat. Di bawah dia tu masuklah cabai jabbarun, qahirun yang boleh memaksa hamba dia. Maksud dia ni segala kekuasaan Allah Ta'ala itu dah yang mutlak, yang lulus,
Jadi hamba tu tak boleh nak lawan kekuasaan Allah Ta'ala. La ya'tarihi qusurun wala ajzun. Kekuasaan Allah Ta'ala tu tidak ada kekurangan dan tidak ada kelemahan. Mana kekuasaan yang mutlak. Apa yang dia nak buat semua jadi. Kalau dilawan pun tak duduk. Tetap juga kekuasaan Allah Ta'ala terjadi. Tak boleh nak potong, tak boleh nak lawan hukum yang Allah Ta'ala tetap. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala itu tak ada sikit pun kekurangan, tak ada sikit pun kelemahan. Apabila Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu, nak buat sesuatu benda, semua tu gratis jadi. Beza dengan kita, apa yang kita nak buat, apa yang kita rasa nak, apa yang kita usaha buat, kadang-kadang tak sama. Walaupun kita hanya urus perkara pun, bawa kereta ke, bawa motor, bawa sikap, urus perkara tu ya, itu pun kadang-kadang boleh terpanggil silap, boleh jatuh. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala itu tidak mengantuk dan tidak juga tidur. La yu'ariduhu fana'u. Dan Allah Ta'ala itu tidak binasa, wala mautun, dan tidak mati. Wa annahu dzul malaki wal malakut wal izzati wal jabar. Begitu juga Allah Ta'ala itu maha kuasa, memiliki kerajaan, maha berkuasa, boleh memaksa hamba dengan hukum dia. Hukum dia tidak ikut hukum kita, bahkan makhluk ni lah yang mengikut hukum Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Jadi dzul mulki wal malakut wal izzati wal jabar. Makna dia sama ya. Maha kekuasaan dia mutlak. Adapun kalau kita sebut Adam mulki, Adam malakut, Adam jabarut, Adam izzah, itu maksud lain pun. Kalau sebut Adam mulki itu Adam kita, Adam malakut, Adam pun kita tak boleh nak capai. Cuma kita boleh tahu guna akal. Adam malaikat, Adam jin, Adam malakut dipanggil. Adam izzah, Adam yang tak boleh nak capai rasul. Hanya Allah Ta'ala. Adapun Adam jabarut, Adam yang kita boleh capai tapi dari syurga. Dan kita tak boleh nak capai, tak boleh nak fikir lagu mana syurga, lagu mana neraka. Tapi kita akan boleh rasa, tapi dengan sebab masuk syurga baru boleh tahu hakikat Adam jabarut. Lahu as-sultan wal qahru wal khalqu wal amr. Begitu juga bagi Allah dah as-sultan, kerajaan, kekuasaan, menjadikan dan menguruskan. Bagi Allah Ta'ala berlaku. Semua ini cabai daripada al-qudrah, kuasa. Selain segala pentadbiran, pengurusan, semua itu daripada Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh lawan. Was-samawatu maqwiyatun biyamini wal khalaiqu maqburuna fi qabdatihi wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira'. Dan langit, segala langit itu
Kalau terjemuh dia ni, segala langit ni diambil daripada ayat Quran, saling daripada ayat Quran, dan segala langit itu dikukuhkan di tanya-tanya. Jadi itu kalau terjemahnya. Jadi kalau terjemah itu memberi makna mutasyabihat, kekurangan. Jadi Allah Ta'ala itu maha suci daripada sifat kekurangan. Apa yang dikehendaki itulah sebenarnya. Apa yang sifat-sifat kekurangan kita terjemah itu maha suci Allah Ta'ala daripada. Jadi ulama ta'wil, langit itu di dalam genggaman Allah Ta'ala. Maksud dia ni, tak ada yang boleh lawan, boleh keluar daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Quran itu kita bukan boleh faham dengan terjemuh. Sebab Quran itu bahasa Arab, kita tahu berlaku cabai-cabai bahasa Arab ni dengan balaghah semua tu. Jadi dengan terjemuh tu tak boleh nak faham. Jadi langit itu jadi masuk dalam genggaman itu supaya bahasa kita juga. Kalau kita kata dalam genggaman, bahasa Melayu juga dalam genggaman itu maksudnya benda yang garanti. Jadi kalau pasukan bola sepak kebangsaan nak lawan pasukan sekolah, jadi menang itu orang panggil dalam genggaman, maksudnya garanti boleh menang. Jadi dari genggaman itu bahasa Melayu pun guna juga. Yang benda itu garanti, benda itu tak dapat panggil pasti berlaku. Jadi segala langit itu dari kekuasaan Allah Ta'ala, tak ada yang boleh terlepas. Jadi setiap hukum yang Allah tetap itu pasti akan berlaku, tak ada yang terlepas, tersilap berlaku. Wal khalaiqu makhburuna fi qabdatihi, juga segala makhluk itu dari genggaman Allah Ta'ala. Tak ada yang boleh terlepas. Tak ada boleh terlepas daripada hukum Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tetap pasti akan berlaku, tak ada makhluk pun terlepas daripada takdir Allah Ta'ala. Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira. Dan Allah Ta'ala itulah satu-satunya yang menjadikan. Jadi dia tak berhajat pun kepada bantuan mana-mana. Dia yang menjadikan sendiri. Adapun malaikat itu supaya dikatakan sebelum ni, malaikat semua bukan nak bantu, tapi malaikat itu Allah nak zahirkan kekuasaan dia, nak zahirkan kehebatan dia, supaya kalau kita kata raja ini ataupun negara ini kalau ramai askar, dia rasa hebat. Jadi ramai pengikut rasa hebat. Kalau YouTube pun gitu juga, ramai pengikut rasa hebat. Jadi Allah Ta'ala tu, mereka tu bukan penolong, tapi nak zahirkan kehebatan dia. Dia sendirilah yang menjadikan tanpa bantuan mana-mana. Wal al-mutawahhidu bil ijadi wal ibda'. Gitu juga. Dia sendirilah yang menjadikan. Khalaqal khalqa wa a'malahu. Allah Ta'ala menjadikan makhluk dan juga perbuatan makhluk. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk dan juga perbuatan makhluk. Semua itu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat.
Kalau kita yang menjadikan perbuatan kita, maknanya kita tak akan buat silap. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala yang buat, nak zahir kita kata bukan kita yang buat. Jadi sebab itulah Panggil kadang-kadang kita nak tak berlaku lagu lain. Sebabnya yang buat tu bukan kita, yang buat tu adalah Allah Ta'ala. Dia bukan buat apa yang kita nak, tapi dia buat yang apa yang dia nak. Dia bagi kepada kita usaha. Kita boleh pilih nak. Jadi nak masuk dalam api ke ataupun tak sih, kita boleh pilih. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah Ta'ala telah pun menetapkan rezeki makhluk dan juga ajal dia. Tempoh hidup kita tu Allah Ta'ala telah pun tetapkan. La yasudzu an qabdatihi makhluk, tidak mampu keluar daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi ini semua termasuk dalam kekuatan etika Allah Ta'ala itu Maha Kuasa. Sehingga kita ada pun yang boleh lari, boleh keluar daripada kekuasaan Allah Ta'ala. La ya'zubu an qudratihi tasariful umur. Begitu juga tidak hilang daripada kekuasaan Allah Ta'ala pergerakan semua pergerakan. Jadi dimari semua tu atas kekuasaan Allah Ta'ala, tak ada sedikit pun terkeluar. La tussah ma'lumatuhu wa la tatanaha maqduratuhu. Maklumat yang Allah Ta'ala ada tu, ilmu Ta'ala Allah Ta'ala tu tak dapat dihitung. Kekuasaan Allah Ta'ala tu tidak ada batasnya. Jadi akhir makhluk ni dia ada akhir dia, akhir ada kiamat. Jadi semua tu bukti dah dengan sebab Allah Ta'ala habis ilmu dah, tak tahu nak buat apa dah, akhirnya binasa dah, bukti dah begitu. Dan bukanlah adanya kiamat tu dengan sebab Allah Ta'ala terkuasa dengan sambung. Bukan sama sekali. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala tu tidak ada terbatas. Ilmu Allah Ta'ala tu tidak terhitung. Jadi bukan kata kita hidup lepas tu dibalas dengan syurga. Bukan kata setakat itulah ilmu Allah Ta'ala tu. Bukan kata Allah Ta'ala bagi syurga tu setakat itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala kekuasaan dia tidak terhitung, tidak terbatas. Begitu juga dengan ilmu Allah Ta'ala. Seterusnya sifat ilmu Allah Ta'ala tu wa annahu alimun bi jami'il ma'lumati muhitun bima yajri min tafumil ardi ila a'la samawat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui dengan segala maklumat, apa yang ada, apa yang wajib ada, apa yang mustahil. Jadi Allah Ta'ala tahu belakang segala, merangkumi sehingga kepada panggil hujung bumi hingga kepada hujung langit. Jadi Allah tak ada hukum terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Wa annahu alimun la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarrah fil ardi wa la fis sama. Dan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui
tidak ada yang hilang yang gaib daripada pengetahuan Allah Ta'ala walaupun sebesar zarah. Jadi Allah Ta'ala tahu dakwah walaupun sebesar zarah yang ada di bumi dan yang ada di langit, semua itu tak hilang daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Bal ya'lamu dabiban namlati as-sauda ala as-safra. Bahkan Allah Ta'ala tahu merayaknya semut hitam di atas batu yang hitam di dalam filailah az-zulmah, di dalam malam yang gelap. Allah Ta'ala tahu dakwah sehingga semua itu walaupun warna hitam merayak atas batu warna hitam dalam malam yang gelap, Allah Ta'ala tahu. Wa yudriku al-harakat al-dhabi fil jawi al-hawa. Dia tahu dakwah pergerakan benda yang ada itu. Kita terjemah dengan zarah tadi, sebesar zarah. Dia tahu dakwah pergerakan yang ada di hawa, di udara. Mana setengah kata kita boleh lihat di pagi waktu pagi bawah cahaya matahari. Jadi nampak benda bertuber-tuber. Jadi itu semua tu tidak ada ilmu Allah Ta'ala berlaku. Tak ada pun yang terdekat. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala tahu benda yang tersembunyi. Wa yattali'u ala hawadithi ad-dhamairi wa harakati khawatiri. Dan Allah Ta'ala tahu juga panggil nafah, keluar masuk nafah itu dia boleh tahu dakwah. Dan dia juga boleh tahu segala panggil lintasan-lintasan. Semua itu ada maklumat Allah Ta'ala, dari ilmu Allah Ta'ala. Wa khafiyat as-sarair, segala panggil lintasan dari hati, lintasan-lintasan semua itu yang disipir dari hati pun semua Allah Ta'ala tahu dakwah. Jadi tahu Allah Ta'ala itu pula bi'ilmin qadimin azaliyin lam yazal mawsufan bihi fi azalil azali. Jadi semua itu Allah Ta'ala tahu, qadim lagi, azali lagi Allah Ta'ala tahu. Walaupun makhluk ni tak ada lagi, makhluk ni baru je, tapi semua itu Allah Ta'ala tahu dakwah tu. Dan ada ilmu dia yang qadim, yang azali, tak ada terlepas. Bukan kata Allah Ta'ala tahu itu selepas adanya makhluk tu. Bukan kata Allah Ta'ala tahu itu selepas kita duduk memikir ni baru Allah Ta'ala tahu tu. Jadi Allah Ta'ala tahu sebelum dijadikan kita lagi, sebelum dijadikan makhluk, Allah Ta'ala tahu berapa tu. Apa akan jadi semua tu di dalam ilmu Allah Ta'ala azali lagi. La bi'ilmi mutajaddidin hasilin fi dhatihi bil hululi wal intiqal. Jadi bukanlah Allah Ta'ala tahu itu bukan kata ilmu yang baru. Jadi tahu dia itu sebelum ada makhluk, bukan kata tahu dia itu selepas daripada dijadikan makhluk. Jadi zarah betul itu baru Allah Ta'ala tahu dah. Bahkan Allah Ta'ala tahu di azali, bukan kata ada ilmu baru yang mari pada Allah Ta'ala ada. Jadi itulah kata wajib iktikad Allah Ta'ala itu maha mengetahui, tak ada terlepas sikit apa. Wa qawluhu qala al-alif al-iradah, sifat Allah Ta'ala sifat yang mengetahui, wajib juga kita tahu. Jadi misalnya ni Imam Al-Ghazali dia juga termasuk dari mazhab Asy'ari. Jadi susunnya dia juga tak lari daripada sifat 20. Jadi seterusnya sifat iradah, sifat mengetahui, dan sifat berkehendak. Jadi wallahu ta'ala alam sampai situ.
Jadi insyaAllah sama-sama kita memperbetulkan etikot kita. Hari ini pasal mengetahui, ada terlepas lagi. Jadi apa yang kita tahu itu kita cuba amal. Jadi kalau dengan sebab kita tahu Allah Ta'ala dah tahu semua itu apa yang akan berlaku. Jadi kita cuba betulkan kita supaya kita ni tetap panggil tenang. Apa yang berlaku pada kita itu semua itu dah ada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Baik ke buruk ke, semua itu atas kehendak Allah Ta'ala. Dah ada ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita tersolusi apa yang perlu kita buat ialah ikut dia suruh. Kita tak perlu nak urusi apa yang akan datang. Semua itu dah ada ilmu Allah Ta'ala. Kita kena sedia je dengan ilmu yang kita ada. Kita cuba buat apa yang termampu. Jadi insyaAllah sama-sama kita amalkan apa yang baik, apa yang buruk daripada teman saya sendiri. Sekarang kita mengumpulkan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana shifaa'an wa imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.